Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Iliana binti Abdul Hadi yang memegang nombor kad Magic D2020096213. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang Deviant Event dan Social Control. Tahukah anda mengenai Deviant Event iaitu peristiwa menyimpang dan Social Control? Peristiwa menyimpang berlaku dalam konteks sosial tertentu, malah mempunyai pelbagai bentuk, tetapi semua peristiwa tersebut melanggar beberapa norma. Konsep peristiwa bukan sahaja merujuk kepada beberapa tingkah laku, tetapi juga kepada konteks di mana tingkah laku itu berlaku menurut Mayor Kennedy dan Sakut pada tahun 2001. Konsep social control pula diakui ataupun tidak sebagai makhluk sosial yang dinamis. Setiap individu dalam masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. Individu-individu itu akan selalu berinteraksi dengan yang lainnya sehingga menghasilkan perubahan sosial, hasil interaksi yang baik yang bersifat kemajuan maupun kemunduran. Perubahan-perubahan tersebut boleh saja mengubah tatapan sosial yang sudah ada sehingga menimbulkan ketidakseimbangan sistem sosial. Apa yang boleh dijelaskan secara terperinci, bab ini meroka hubungan antara penyelewengan dan kawalan sosial iaitu dengan mengkaji ciri-ciri peristiwa menyimpang dan proses kawalan sosial di mana ianya bertujuan untuk menghapuskan perbuatan tersebut atau mengurangkan kekerapannya. Mereka yang membangunkan sejarah mereka sendiri dan boleh berkembang dari semasa ke semasa. Kesedaran tentang konteks ini adalah perlu bukan sahaja untuk memahami peristiwa tetapi juga untuk membenarkan kawalan sosial yang berkesan. Antara contoh penyelewengan sosial adalah seperti keganasan rumah tangga, merompak, merogol dan sebagainya. Terdapat beberapa teori yang menyatakan dan menjelaskan mengenai penyimpangan. Antaranya ialah teori anomi. Robert K. Merton merumuskan bahawa teori anomi menjelaskan penyebab perilaku menyimpang. Menurutnya, perilaku menyimpang merupakan pencerminan tidak adanya kaitan antara aspirasi yang ditetapkan kebudayaan dan cara yang dibenarkan struktur sosial untuk mencapai tujuan itu. Merton pula berpendapat bahawa struktur sosial dapat menghasilkan tekanan sehingga mendorong seseorang melakukan penyimpangan. Selain itu ialah teori fungsi. Menurut Emily Durkheim, kesedaran moral setiap individu berbeza dengan yang lain kerana dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berlainan seperti faktor keturunan, lingkungan fizik dan lingkungan sosial. Oleh kerana perilaku menyimpang akan tetap ada bila-bila masa sahaja dan di mana sahaja, ianya sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan adanya berbagai penyimpangan, moraliti dan hukum beserta lembaga penegaknya, ia dapat membantu berkembang secara normal. Jadi, perilaku menyimpang dalam pandangan Durkheim menyatakan bahawa ia juga boleh berfungsi untuk memperkukuhkan nilai dan norma sosial, memperjelas batas-batas moral di masyarakat, mendorong perubahan sosial serta melahirkan solidariti masyarakat untuk menghadapi penyimpangan sosial. Setiap orang melaksanakan beberapa peranan sosial iaitu deviant role dalam kehidupan seharian. Pada masa yang berbeza, orang yang menyimpang mungkin bertindak sebagai pelajar, anak lelaki atau perempuan dan rakan sebaya. Kadang-kadang, mereka juga mungkin bertindak sebagai penyimpang. Seterusnya ialah deviant places. Bab ini menunjukkan bahawa perbuatan menyimpang bukanlah peristiwa rawak. Hal ini kerana ia lebih banyak berlaku di beberapa tempat pada masa tertentu dan di kalangan sesetengah kumpulan berbanding di tempat lain. Perbuatan sesat dari masa pula menerangkan bahawa orang yang menyimpang mungkin belajar melakukan perbuatan ini dalam jangka masa yang panjang melalui proses merealisasikan keseronokan dan pengembaraan daripada melakukan perbuatan berturut-turut. Manakala perbuatan sesat dan mangsa menjelaskan bahawa sifat perbuatan menyimpang bukan sahaja bergantung pada pengalaman lepas pelakon tetapi juga pada tindak balas orang lain dalam situasi segera. Individu mempertimbangkan tindak balas ini dalam merumuskan definisi situasi. Reaksi khalayak sosial membantu mengatur dan membentuk perbuatan menyimpang.
Selain itu, menurut Rule 1988, ramai sarjana menganggap bahawa masalah ketenteraman sosial mungkin persoalan asas untuk semua sains sosial. Semua kumpulan sosial ini mempunyai cara untuk menangani tingkah laku yang melanggar norma sosial. Keadaan ini digabungkan dipanggil kawalan sosial menurut Mayer 1982. Takrifan mungkin menyempitkan tanggapan luas tentang kawalan kepada penyataan seperti tingkah laku terang-terangan oleh manusia dengan kepercayaan bahawa tingkah laku itu meningkatkan atau mengurangkan kebarangkalian beberapa keadaan dan peningkatan atau penurunan adalah wajar menurut Gibbs 1989. Kawalan sosial membayangkan percubaan sengaja untuk mengubah tingkah laku. Langkah-langkah kawalan sosial ini memenuhi tujuan sosial untuk memastikan atau sekurang-kurangnya cuba memastikan pematuhan kepada norma. Seterusnya, usaha kawalan sosial biasanya mempengaruhi tindakan orang ramai melalui sekatan atau reaksi khusus terhadap tingkah laku. Pertama, pengantarbangsaan norma mungkin membentuk kawalan sosial yang paling berkesan kerana ia menghapuskan keperluan untuk sekatan kawalan sosial yang boleh beroperasi melalui kaedah formal atau tidak formal dan jenis sekatan yang berbeza memberikan keberkesanan yang berbeza-beza. Seterusnya, proses kawalan sosial adalah sebahagian daripada proses definisi penyelewengan. Sesetengah orang mengawal orang lain dengan mentakrifkan kelakuan mereka sebagai menyimpang. Dengan cara ini, takrifan penyimpangan mempunyai fungsi yang sama seperti sekatan tertentu yang menjaga orang selaras atau di tempat mereka. Berkaitan dengan undang-undang pula, undang-undang merupakan contoh mekanisme formal kawalan sosial. Secara semula jadi, undang-undang terpakai kepada orang dalam bidang kuasa politik dan pelanggaran sering menimbulkan sekatan yang berat. Anggota masyarakat kadang-kadang tidak bersetuju tentang perkara yang sepatutnya bertentangan dengan undang-undang. Dalam kes tersebut, undang-undang biasanya tidak dapat membekalkan kawalan sosial yang berkesan. Dalam kes lain, undang-undang mewujudkan kelemahan yang lebih teruk daripada ketidakberkesanan. Ia kadang-kadang sebenarnya membesarkan masalah sosial dengan menguatkan penyelewengan.